Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika rasulika ya alihi wasallam. Salam selawat ke atas Muhammad, semua keluarganya dan sahabat-sahabat dan pengikutnya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya melainkan dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka cukuplah Allah bagi saya. Tuan-puan semua yang kenali saya, Cina Apek. Siaran pagi ini tajuk penting, apakah bank Islam itu haram? Apakah main saham itu haram? Tujuan saya ialah untuk memberi penerangan seperti mana mereka yang tuan-puan semua sedia maklum cara saya, kaedah saya ialah nombor satu, saya tidak akan cerita sesuatu tanpa authority, iaitu tanpa diberikan izin, tanpa diberikan pengetahuan oleh seorang guru yang hidup yang saya pernah berjumpa. Itu satu. Kedua, saya tidak akan copy paste daripada pihak lain tanpa saya menjumpai orang tersebut, dan itu sebab saya sentiasa cerita tentang pengalaman saya sendiri. Contoh, saya mengatakan tentang Bible, kepalsuan Bible kerana saya sendiri mengaji Bible dan saya pernah jadi orang Kristian. Saya menyatakan tentang hujah-hujah yang meleweng daripada padri-padri ialah kerana saya pernah berdialog dengan padri-padri. Dan saya cerita tentang kepalsuan hidup sebagai gangster, judi arak, kerana saya sendiri hidup dan keluarga yang mengamalkan itu porak-poranda. Saya cerita tentang kaisar, bukan saja judi tapi permainan spekulasi saham, kerana saya, keluarga saya banyak kuat main saham dan banyak lingkup bankrupt, lari, ada yang lari sampai New Zealand ya. Jadi saya tak akan cerita perkara yang Syekh saya sendiri memberi amaran, do not speak what you have no knowledge of. Jangan cerita apa yang awak tidak ada ilmu. Hatta perkara-perkara tasawuf, perkara-perkara tentang fana fillah, khawa, berjumpa Allah dalam apa jua keadaan, kerana kita tidak ada ilmu. Ya, kita boleh ikhtiar ke arah itu, kita boleh ikhtiar ke ilmu tersebut ya. Okey, mengenai soal saham dan bank yang sekarang melabelkan dirinya Islam, takaful Islam, rahnu, pajak gadai Islam dan sebagainya. Banyak kita boleh baca keterangan ya, dan ada dua belah pihak. Dan pihak yang kuat sekali menyatakan ia adalah haram, ada buat nas, kajian dan sumber sendiri, itu utamanya tidak boleh adakan dua perjanjian dalam satu, tidak boleh bersandarkan kepada yang bukan ain, iaitu duit kertas yang spekulasi, yang sentiasa menurun nilai dan sehingga menaikkan harga pada masa depan, yang secara tersendirinya kertas itu sudah riba dan ada sejarahnya dalam pembentukan bank Yahudi dan bank duit kertas zaman England lagi, dan berakhir dengan Jerman itu dibankruptkan dan Hitler mengisytiharkan perang ke atas Yahudi yang kita tahu pembentukan negara Israel lepas tu. Semua peristiwa itu kita bukan saksi, tetapi kita cerita daripada rawi. Itu penting kita kena sebut ya. Cerita daripada rawi yang sebaiknya mutawatir, makna daripada sebab banyak sumber yang ada. Okey, so kita boleh ulangi balik itu ya. Tetapi saya nak pergi sedikit kepada pengalaman saya sekali lagi. Yang pertama, semasa saya mula nak mengenal Islam, saya tidak ada niat pun nak kenal Islam. Saya cuma nak, masa itu macam saya cerita, saya nak akhiri hidup saya. Saya dalam keadaan terumbang-ambing, spiritual crisis orang kata, umur 17 bila ibu bapa saya bercerai, dalam keadaan yang betul-betul menggugat jiwa saya. Spiritual crisis menjadi musabab yang sekarang saya faham daripada Allah untuk menolak saya untuk mengenalinya. Itu mengenalinya, sehingga bila ditunjuk ayat-ayat mengenai Allah kepada saya oleh sahabat, oleh Cikgu Saluddin, saya cerita yang di Masjid Tengkera di Melaka pada awal tahun 80, ada satu suara dalam diri saya kata, ikut orang ni ya, follow this man. Dan bila ditunjukkan hadis mengenai fisabilillah, mencari ilmu Allah, saya terus terbuka hati, tinggalkan segalanya.
Dan Alhamdulillah setelah 40 tahun mengembara seluruh dunia, 40 negara, 4 kali round dunia, mendirikan satu keluarga, hidup sebagai seorang pakar komputer, pakar melatih coaching manusia, mengajar bahasa Inggeris sebagainya, tanpa sijil. Tapi sebenarnya saya ada beberapa sijil lah, daripada agama, sanawi, daripada komputeran, daripada testing software, daripada pengurusan dan sebagainya. Tapi sebaiknya jangan rujuk pada tauliah itu, biar orang lain merujuk kepada tauliah kita, biar orang lain cerita, tak mau takabur lah orang kata. Dan kedua, biar perbincangan itu objektif kepada soal yang dibincangkan, bukan ikut apa ustaz saya kata, apa syekh saya kata dan sebagainya. Biar ada autoriti sendiri. Jadi apa yang saya cakap ni autoriti saya sendiri dengan izin, tapi saya cakap atas nama saya sendiri, dan saya di sini sanggup memisahkan pun dengan semua guru-guru yang saya rujuk, secara kalau menjadi pembalahan, kalau menjadi pembalahan. Kalau untuk asbab nuzul, ada guru-guru yang sampai kepada saya, tapi saya nak pendekkan cerita, iaitu masa saya masuk Islam, saya jumpa banyak perkara tentang Islam. Saya jumpa banyak perkara tentang sirah. Sebenarnya saya pun tak faham apa itu sirah. Saya belajar tawarik, sejarah. Rupanya datang perkataan sirah, tawarik, tarik. Tarik itu hafal tarik, tapi sirah lebih tepat, sejarah, sirah perjalanan. Jadi saya pun tak tahu apa itu hadis, saya tak tahu apa itu Quran, saya tak tahu apa itu bank. Bank Islam ke bank riba ke, saya tak tahu pun duit kertas itu tak ada ain. Saya pun tak tahu tentang Yahudi, Bani Israel. Saya pun tak tahu tentang Melayu, adab Melayu itu sendiri. Kerana dalam sejarah hidup saya orang Cina, Jadi, tetapi bila saya bertembung dengan pengajian-pengajian ini, ilmu-ilmu ini, saya jadi, orang kata, pleasantly surprised. Saya jadi gembira. Saya rasa ini berita baik. Saya riang kerana setiap benda saya jumpa tentang Islam itu, pertama, kebenaran daripada Islam itu menyejukkan hati saya. Ia ada sifat adil. Ia ada natijah, ia ada maqasid, ia ada tujuan. Ia bukan main-main hentam saja macam dalam Kristian. Saya risau Islam ni jadi macam pengalaman saya dalam Kristian. Dalam Kristian, tuan-puan, kalau tak tahu, saya pernah Kristian, tak boleh soal. Pertama, awak tak boleh soal. Tak boleh soal. Terpaksalah pendam sakit jiwa. Saya sangka itulah piawaiannya. Untuk dalam agama, jangan soal. Simpan dalam hati. Awak percaya ke tak percaya, awak simpan dalam hati. Jangan soal. Kedua, tidak ada sumber. Saya nak cari siapa tu Nabi Isa, mana gospel sebenarnya, apa ayat Tuhan sebenarnya. Tak ada sumber. Memang tak ada sumber lah, Sumber dicampur aduk. Dan bila nak soal, kenapa orang ni boleh cakap macam ni padahal Isa cakap lain, awak tak boleh soal. Awak masuk neraka. Dan padri-padri ini suci, tak boleh soal mereka. Saya bukan lawan padri, saya cuma nak tahu. Tapi bila saya masuk dalam Islam, Alhamdulillah, saya bersyukur banyak. Pemberian daripada Al-Quran ini, pertama sekali, saya pun tak tahu Quran ini muktamad. Saya pun tak tahu Quran ini immutable, tak boleh diubah. Saya pun tak tahu Quran ini qat'i. Saya pun tak tahu Quran ini direct daripada Allah. Saya sangka Quran ini macam juga riwayat dan sebagainya. Tapi tidak. Quran ini, macam mana nak sebutlah, immutable, from source, kalamullah. Tidak ada satu huruf datang oleh Nabi sendiri. Nabi sendiri mengatakan tentang Allah pun digolongkan sebagai hadis qudsi. Bila Rasulullah SAW menyatakan Allah berkata demikian-demikian, sahabat akan tanya, apakah ini dalam Quran? Kerana Rasulullah SAW jawab, tidak. Tapi Allah yang sebut, Jibril sebut ke apa ke, mereka akan golongkan sebagai hadis qudsi. Contohnya, aku sebagai satu perumpamaan yang tertutup, lalu aku cipta supaya aku dapat dikenali. I was a hidden treasure, so I create, so I be known. Tak ada masuk dalam Quran. Yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal itu, sehingga pada malam ya'lam itu masuk dalam Quran. Allah mengajar semua yang kamu tahu, semua yang aku tahu, tentang ahlul zikir, menjadi seorang ahlul zikir. Saya belajar secara tak langsung, dan baru ni ustaz ni menangkap saya, ahlul zikir bukan ahli ratib, tapi orang yang memikir maksud dan menghidupkan dan beramal dengan maksud setiap ayat Allah. Dan ini disokong oleh Ibn Rushd, disokong oleh Ibn Sina dan sebagainya, dan oleh guru-guru yang saya berdepan tu semua mengajar maksud-maksud ayat. Tak ada satu pun yang suruh saya ratib, lepas tu tak boleh tanya maksud. Malah saya tanya banyak soalan. Dan setiap kali majlis, inilah
kegatalan saya ni mesti tanya bila tertimbul satu soalan. Contoh saya tanya soalan kepada seorang Ustaz Ghazali Din, Allah yarham, tuan guru di Merbuk lepas saya kalah pilihan raya lawan Daim tu tahun 80, saya tanya, ya Ustaz, Allah awalu wa akhir wa zahir batin, dia yang bakar, bagaimana pula makhluk lain kita manusia, syurga dan neraka itu boleh fiha abadah? Dia pun jawab, bahawa Allah fa'alu lima yurid, Allah la yukhlifu mi'ad. Okey, tapi perbincangan kita sekarang ialah tentang duit kertas bank yang dilabelkan Islam, pembankan Islam adalah haram, ya. Menurut daripada Syekh Omar Fadilu yang belajar daripada Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Semasa saya mula masuk Islam, saya bersyukur kerana jumpa buku-buku tulisan dan lihat video dan akhirnya berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir As-Sufi Ad-Dakawi, di mana buku pertama yang saya baca ialah tentang Jihad A Ground Plan. Nipis saja buku, dia tulis tahun 79, terbitan Dewan Press, boleh pergi cuba cari. Saya baca dalam itu, dia cerita bahasa Inggeris tentang apa masalah tentang Islam. Dia kata Islam ini adalah satu pokok yang hijau tetapi sudah cuba ditebang-tebangkan, banyak ditutup dengan daun-daun kering, the green tree of Islam. Dan macam mana tentang ulama upahan tu, warisul anbiya tu menjadi musuh utama kepada Islam. Saya baca lagi dan dia beritahu bagaimana kita kembali kepada Amal Madinah, kembali pada amalan para sahabat pada waktu manusia diisytiharkan, in antum khairu ummah, terbaik-baik. Dan Imam Malik telah meriwayatkan, dan Imam Nawawi juga meriwayatkan mutawatir, muwatta mana yang setujui 40 sahabat amalan mereka. Dan saya baca bahawa muwatta contohnya bila membuat apa-apa transaksi mesti cash, tak boleh kredit. Kalau hutang, lafaz hutang, dan hutang tu tak boleh lebih daripada yang lafaz cash, ya, diharamkan. Jadi sebaiknya cash, ya. Macam mana nak cash? Ada cara lain, koperasi, sistem kutu, berjamaah, khairat dan sebagainya. Tapi kita mesti tahu juga yang benda itu haram. Jadi kita mesti pergi pada nas, ya. Dan saya ada izin untuk membaca ini, ya, daripada syekh saya, iaitu bila kita berjual beli akad, dinar atau dirham atau fulus itu atau apa-apa pun ain itu mesti letak atas meja, tak boleh letak bawah. Itu hadis, ya, dalam muwatta kata kalau letak bawah meja akadnya lain, akadnya ialah hutang. Ya. Itu sebab ikut Imam Syafi'i pun bila kita jual beli, ya, lembu bunting pun jadi masalah, ya. Tak tahu laki perempuan atau hidup, spekulasi. Itu sebab saham itu haram. Dia mudah, cantik dan ada sebabnya. Atas menyelamatkan manusia, masyarakat kita dari malapetaka penipuan ikan-ikan besar ni. Tapi saya cerita ikan besar ni, bursa saham besar ni. Asyik kaya, kita yang miskin, dirampas harta kita. Inilah soal riba, kerana beban diadakan, ditambahkan sesuatu perjanjian. Jadi akad cash itu, dinar tu pun tak boleh di atas. Itu sebab bila Syekh Umar Badilu beritahu, mengarahkan saya untuk melakukan e-dinar, kerana saya pakai komputer untuk buat electronic dinar, saya bantah ikut hadis tu dan dia peka. Bila saya beritahu dia, I'm sorry Syekh, menunjukkan Syekh Umar Badilu tu bukan seorang yang diktatorial atau dia melakukan satu hukum itu tanpa mendengar nasihat. Dalam Amal Murabitun, seorang pengikut boleh menasihati Amir, ketua, dan saya menggunakan hak itu. Saya kata, I'm sorry Syekh, I'm sorry, masa tu panggil dia Rais, I'm sorry Rais, according to this hadith, we cannot have the dinar away from the table. So e-dinar is an electronic e-dinar. It is just a indication, it is just information, it is not ain. Jadi dia cuba tanya saya balik, bagaimana tentang email? Saya kata email itu maklumat, bukan nyata, dan orang boleh palsukan email. Melainkan Tuan Rais Omar berikan saya satu fatwa. Kita boleh suruh di bagian ijtihad, berikan saya satu fatwa supaya saya lepas daripada dosa ini. Lepaskan saya dari dosa ini dengan satu fatwa bahawa satu dinar sama dengan satu e-dinar. Kerana saya tahu bukan, kerana saya terlibat dalam perkiraan itu, dalam dengan orang Murabit itu membuat wakalah dan sebagainya. Saya tidak setuju dengan wakalah, saya tidak setuju dengan jual beli dinar. Saya hanya setuju ambil dinar, buat emas, mining macam Bitcoin, tapi ini nyata. Leburkan dinar atau beli satu dinar dengan duit ringgit, tapi jangan jual balik, haram jual balik. Ini fatwa saya. Saya ada authority, saya diberikan izin sebagai ahli faqih dalam soal qirat, ya.
Tapi boleh dicabar, saya terbuka untuk berdebat. Jadi dalam hal ini kita boleh balik bersejarah. Saya tambah rujuk bersejarah kerana tuan-tuan boleh baca lah bidak-bidak di papan catur, Israel and the Prophecy of the Quran. Antara dua buku yang saya baca masa tahun 80 saya mula masuk Islam, tentang bagaimana Yahudi ni mencipta duit kertas. Dan saya jenis orang, bila saya baca, mungkin ni Allah bagilah hidayah, bila saya tengok satu tu kebenaran, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, dia tak perlu paksa dalam diri saya, tak perlu paksa dalam soal din. Dia macam cahaya hilang kegelapan. Bila orang cerita, masa saya pergi ceramah di Indonesia, masa report nasi, masa Indonesia tengah reformasi lah, tengah jatuh Soeharto tu, Mahathir tengah masyhur, saya dijemput pergi musafir. Saya suka musafir, jadi bila saya dijemput untuk memberi ceramah, saya kata janganlah sehari dua hari, biar berbulan saya di Indonesia, Sumatera, Jawa, dan sampai di satu tempat masjid di Jakarta. Seorang sahabat tanya saya, macam mana mudahnya saudara terima dinar? Ramai orang masih tak mudah terima dinar dan menolak duit kertas. Saya kata saya pun tak tahu. Bila saya dengar satu ayat tu, bila ayat keterangan daripada fakir, contohnya bayar zakat dengan beras, saya bayar dengan beras. Orang kata dengan duit ringgit, tak, saya bayar dengan beras. Bila ayat dalam Al-Quran kata ta'amil miskin, beri makan orang miskin. Orang miskin datang minta duit, saya tak bagi. Saya bagi makan. Sedikit yang terima makan, kerana itu sebagai piawaian dia itu betul lapar, dia itu betul miskin. Kalau dia kenyang, gemuk pula tu, dia minta sedekah, saya kata maaf saya. Biar saya berikan makan ikut. Saya ni strict, fundamentalist. Bila datang satu keterangan, asalnya emas itu di trading dengan orang Yahudi, lalu orang Yahudi kata, simpanlah emas yang saya bagi awak satu duit, satu promissory note, satu kertas pound, satu pound sterling, sah diperlakukan dengan nilai 100 pound. Awak ambil. Lepas tu Yahudi tu tipu, dia ambil emas tu, dia perdagangkan emas tu. Dia ambil duit kita, dia perdagangkan duit kita. Walaupun dia kata saya tak ada buat arak, saya tak ada buat hal benda haram, tapi memperdagangkan tu haram. Kerana dia adakan nilai atasnya. Derivatif, kita panggil fractional derivative. Tahu tak anda, mana-mana bank Islam ke bank KP ke mana, you simpan 1 juta ringgit dalam reserve bank negara, awak boleh draw line of credit 20 juta ringgit. Ini dinamakan fractional reserve. Ini disahkan oleh Alu Bank. Saya terlibat dengan soal perbincangan ini, Jadi saya antara orang yang saya kenal, ada orang duduk atas panel pembentukan Bank Islam, dia beritahu saya tentang ini, kerana akhirnya ini menyokong kita. Saya juga berjumpa dengan timbalan kedua Gubernur Bank Islam Iran yang menyatakan mereka tidak lakukan Islamic finance macam di Malaysia atau tempat lain. Di Iran mereka akan betul-betul murabahah, mereka itu mengambil sama-sama rugi. Kalau anda tak boleh bayar kereta, dia tanggung sendiri kerugian itu, dan dia akan hantar pegawai siasat apa perniagaan kamu buat, kerana dia anggap dia melabur dalam diri kamu. Kalau kamu tak boleh bayar duit traktor, dia tak akan rampas traktor tu, dia sama-sama rugi. Ini yang saya dengar daripada telinga saya sendiri, kerana saya protocol man masa seminar PAS antas Bank Islam. Saya mengiringi timbalan kedua Gubernur tahun 90-an di Malaysia daripada Iran. Jadi sistem perbankan Islam Iran tu lain, Di Malaysia ini, bila awak tak boleh bayar, akan dirampas. Sekarang kita balik kepada duit kertas itu. Jadi Yahudi ini sentiasa melakukan penipuan ini. Mereka mengadakan nilai, dan kertas yang kamu ada tu mereka main cetak saja. Dan mereka risau bila tiba-tiba semua orang ambil kertas dia tu balik pada Yahudi ni, kata sekarang kita mau balik emas kita. Kerana dia tak cukup emas. Dia dah bagi kertas ini kan, jadi turunlah nilai kertas itu, tapi dia tak boleh turunkan. Awak dah ambil 100 pound, takkan awak cakap 100 pound saya ni turun nilai, sepatut tukar dengan 100 pound. Dia kata tak boleh lah, sekarang tinggal 20 pound. Inilah orang kata inflation, sebenarnya bukan inflation, deflation. Ini lagi istilah Dajjal. Inflasi sebenarnya adalah satu istilah palsu Dajjal. Inflasi bermakna naik, inflate, tapi sebenarnya bukan harga barang naik, duit kertas itu turun. Faham Tak faham, tinggal balik 25 kali. Okey, boleh Atau rujuk balik baca buku tu 15 kali. Jadi penipuan ni bila saya baca, Masya Allah, saya kata, pandai Yahudi ni. Hebatlah Yahudi ni menipu. Jadi macam mana mereka nak otak dia, semua orang rush kepada dia,
dia minta Raja England menginstitusikan Royal Bank of England. Boleh baca istilah sejarah ni. Buatlah bank negara, Central Bank Amerika. Itu dia punya Federal Reserve. Macam mana mereka paksa raja itu? Mereka lah yang cucuk-cucuk dua belah pihak berperang. Napoleon, dua belah pihak mereka menjual senjata. Raja England lawan dengan Raja Sepanyol. Mereka yang Yahudi di England yang biayai perang, Yahudi Sepanyol punya biayai perang, supaya dua-dua berhutang-hutang sampai sekarang. Itu yang Hitler tahu tentang perangai Yahudi ini. Dia nak musnahkan Yahudi. Itu yang Hitler itu akhirnya dikalahkan. Dan sejarah ini kita tahu, boleh baca. Tapi untuk sebut Hitler di Germany, saya diberi amaran oleh kawan saya di Jerman, awak boleh dipenjarakan 3 tahun. Okay. Jadi, tapi mereka kata awak joking saja, awak bukan orang Jerman. Tak apalah ya. Jadi, sejarah Yahudi ini yang sedanya mengawal dunia melalui institusi-institusi yang disahkan oleh raja itu, yang mereka sokong perlembagaan, sokong raja menginstitusikan bank negara mereka, Bank of England, Royal Bank dan cap mohon semua itu, supaya mereka tak boleh disentuh. Dan itu cara mereka mengawal dunia sampai hari ini. Mereka lah menjadi pembuat vaksin, pembeli semua jenama utama dunia, Starbucks ke Hollywood ke media ke Murdoch ke Soros ke saham ke. Tetapi mereka tahu orang Islam ni kuat, orang Islam ni pantang. Ada benda kafir sudah tahu. Riba, ulama-ulama dulu yang sudah meninggal dunia sekarang sudah mengingatkan jangan dekat riba. Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat menyatakan kamu semua akan kena debu, kerana Nabi SAW diberikan, boleh lihat masa depan, diberikan tanda-tanda itu yang semua Nabi diberikan mengetahui tanda-tanda akan berlaku tu. Dia kata semua orang akan kena riba. Sampai sahabat Nabi kata kuli semua orang. Nabi kata orang beriman juga. Nabi kata walaupun awak tak ambil riba, awak kena debu dia. Faham tak? Kena debu dia. Riba ni lain daripada arak, lain daripada babi tau, lain daripada aurat tau. Tapi orang kita, saya dah cakap, adat kita kuat Allah, berdedah rambut tu, dia sensitif, padahal tidak seberat ayat tu. Padahal hadis menutup perhiasan itu dia tak berat, padahal dalam Quran. Itu saya tengok. Jadi orang-orang Cina ni confused tau. Itu saya cakap, saya nak dakwah orang Cina, terpaksa saya habiskan 100 kali ganda lebih lama untuk meyakinkan orang Cina tentang Islam. Dan mudah Syekh Abdul Kadir bawa orang putih kepada Islam, kerana dia bawa dengan cara macam ganjil. Dia tak beritahu tentang Islam. Dia kata forget about Islam, forget about God. Dia pergi pada orang tu, dia cerita tentang amal dia. Dia cerita tentang apa dia nak, tentang roh. Jadi mungkin saya terpaksa buat macam budak lah. Mungkin saya terpaksa tak boleh pakai songkok, kerana dari jauh orang Cina sudah tengok ni Melayu. Banyak persoalan dia, tukar nama. Sebenarnya tak perlu. Kena sunat, sebenarnya tak perlu. Kena tutup rambut. Kepada saya, bukan hukum pertama dan bukan hukum utama. Yang utama ialah tentang keadilan sosial bagi dia. Orang miskin, pembelaan, persaudaraan, jamaah. Itu sudah tidak diperjuangkan. Islam, menurut Syekh saya, Abdul Qadir As-Sufi, menyatakan Islam sudah jadi personal project. Sudah menyering macam orang Kristian. Oh, sucinya dia. Oh, tutup semualah, sucilah ya. Lelaki itu tak ikut pun hukum Allah tundukkan pandangan ya. Sudah terumbang ambing, sudah songsang Islam ni. Lahir songsang lah. So susah nak bawa Islam ni kepada orang bukan Islam. Dulu empire Islam merebak dengan cepat, mudah orang terima. Mongol yang pergi bunuh cincang orang Baghdad tu, dia sendiri terbaca Islam tu, dia sendiri masuk Islam. Padahal ulama sudah habis. Ulama yang diperangi sudah habis, dia sendiri masuk Islam. Hulagu Khan, Genghis Khan, Kublai Khan, Qing Empire, Ming Dynasty dan sebagainya. Okey. Jadi sekarang Islam ni selalu kita terpaksa berdepan dengan munafikun. Saya panggil ini fatwa saya ni. Munafikun istiad saya, kerana wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil akhir wa hum bima hum bimumin. Mereka antara orang-orang beriman, tapi di kalangan mereka kata kita berpura-pura saja. Mereka ingin menyukhani Allahu wallazina amanu wa yuqad. Boleh baca dalam surah Al-Baqarah, dia nak ingin menipu Allah dan orang beriman dan Rasul, sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Okey. Jadi sekarang keterangan sudah datang kepada kamu.
bahawa duit kertas itu riba tidak intrinsic value, yang akhirnya Dr. Mahathir Mohamad sedar tahun 1997-98. Mungkin saudara ada adik-adik yang belum lahir lagi boleh cek balik sejarah ini, boleh google Mahathir and Dinar, kerana daripada Omar Badilo, Syekh Omar Badilo memberi kepada dia Dinar, terangkan tentang duit kertas ini bahaya. Akhirnya Indonesia nampak bahayanya, duit rupiah tu jadi macam toilet paper. Dan kita tengok Vietnam bila perang dengan Amerika, sekarang dia $1 juta tu. Saya millionaire beli sampai Vietnam. Dan juga kita tengok duit baht itu dipanggil dia era Kung, Tom Yam Kung lah, di mana diserang Thailand tu. Tapi Mahathir dapat selamat daripada serang itu. Dia sepatutnya jatuh, Anwar Ibrahim ambil alih. Tapi dia tak jatuh kerana Allah buka hati dia, dia panggil balik Omar Badilo, terangkan kepada saya apa dinar ini. Dan dia dapat belajar dengan cepat. Itu hati orang terbuka. Terima kasih kepada Allah, tabaraka ta'ala. Hati dia terbuka, dia stop itu spekulasi ringgit, selamatkan Malaysia. Ini sejarah tuan-puan. Ini sejarah tuan-puan tentang kepalsuan. Tetapi hari ini Bank Dunia sudah balik, dia stablekan balik 3 point berapa, 4.2. Dia stablekan balik. Lepas tu dia nak kita yakin main saham, main Islamic Dow Jones pun ada Islamic Index, bursa saham, semua bank-bank kafe riba tu dia adakan Islamic window. Oh, awak mau Pak Haji, awak mau ini ada istilah Arab, okey, boleh seolah kamu pergi rumah pelacuran, awak mau yang ada tudung punya, ada tudung punya, tak, awak mau akad, ada pergi akad lah. Awak bayar dia setiap malam, tapi ada akad, dia sediakan ustaz, dia sediakan saksi semua. Tapi kalau awak tak dapat bayar, itu isteri upahan, itu PIM dia akan tarik lah. Saya sudah nikah sama dia, saya belum cerai. Tak boleh. Sama juga bila awak tak bayar kepada Islamic financing, kewangan window Islam ini, kereta awak akan dirampas. Awak kata, janganlah. Ini cara konvensional. Tak, dia kata ada perjanjian. Yalah, tapi ini perjanjian konvensional, perjanjian kafir, perjanjian Yahud, perjanjian memang Yahudi lah, merampas hak saya ni, pencarian saya ni, tolonglah saya orang miskin, itu saya pergi kepada bank Islam, sepatut adil. Dia kata tak boleh. Ada perjanjian, saya sebenarnya tuan punya kereta ni. Bukan saya yang beli kereta, tak. Saya yang beli kereta ni. Tapi saya yang pakai kereta ni, bukan tuan. Tuan tak pernah pun pegang kereta ni. Tak boleh. Dia kata ada perjanjian, Saya yang beli dulu. Dia putar belikkan. Ini Yahudi. Kalau kita berteman Yahudi senang tau. Tapi kerana di depan orang yang pakai akad Islam dan sebagainya, kita ditipu. Jadi untuk akhirkan, mungkin saya cerita panjang sangat, tapi boleh tengok dalam atau padat sangat dalam Facebook saya. Macam saya cerita sebelum ni, saya kata kadang-kadang saya ni nak jadi sufi saja, saya dah musafir, saya tak mau tahu tentang dunia. Tapi kerana terpaksa berdepan, kerana Syekh Abdul Qadir kata untuk seorang sampai kepada Allah, kepada Makkah, kepada House of Allah, Syekh Abi kata, lepas itu kamu kena pergi House of the Rasul, Madinah, pergi rumah Rasulullah. Jadi saya nak Allah, Allahumma labaik saja. Tetapi perintah daripada Syekh saya, perintah daripada Islam, perintah daripada Quran, awak perlu taat kepada Rasulullah SAW. Tak ada boleh sampai awak kepada Allah jika kamu engkar pada Rasulullah SAW. Kena kasih Rasulullah SAW lebih daripada keluarga kamu sendiri. Ini perintah daripada Allah SWT. Kena selawat kepada dia. Itu sebab kita selalu selawat kepada dia. Anda kena bersama dengan orang yang bersama dengan dia. Jadi suka tak suka, Cina Apek ni terpaksa belajar macam-macam. Belajar bahasa Arab, belajar harf, belajar tajwid. Tapi Alhamdulillah, lebih senang daripada bahasa Cina. Bahasa Cina klasik ada 50,000 huruf. Bahasa Arab ada 26-27 huruf saja. Alif, bata, sampai hamzah. A, I, U, An, In, Un semua. Dan saya boleh baca bahasa Arab, Alhamdulillah. Tapi bahasa Cina saya sampai sekarang murtad lagi. Hanya boleh baca nama saya Wo, I, San, Se, Liu, Cepa, Cusa. Itu sajalah. Baru ni saya berucap kepada orang Cina sandakan pun, Huai, Tumpau, Men, Ni, Men, Hao. Itu saja. Itu saja. Mereka membetulkan tangan sangka akulah Cina betul. Lepas tu saya cakap bahasa Hokkien lah. Mereka sukalah bahasa Hokkien. Inilah orang Cina ni, dia hormat bila orang boleh cakap bahasa Mandarin. Macam orang Melayu, dia hormat bila orang boleh baca Logratul Arabiyah. Tetapi
Saya bukanlah orang memperdagangkan ayat Allah. Saya ajak adik kakak sekalian, tuan-puan semua, dekatilah ayat Allah, dekati Allah wa Rasul. Dan inilah musuh Islam ni tak boleh genggam kamu. Inilah ulama upahan ni tak boleh genggam kamu. Dia boleh genggam baju kamu, genggam kamu dengan dia punya mudarabah, murabahah, muta'abah, bainah ke apa ke, radul, apa ni, rahanu ke, apa takaful ke, apa dengan ayat dan sungkuk dengan baca doa ni semua. Tapi bila awak tahu ayat yang sama yang dia tahu, lepas genggaman dia. Dan mudah-mudahan Allah buka kepada kamu cara untuk keluar daripada hutang, terutama keluar daripada dosa dan api neraka. Kerana ada satu hadis Nabi yang sahih menyatakan 4 golongan terkena riba. Yang memberikan riba, bank. Kamu yang menerima riba, masuk neraka juga bersama bank. Orang yang menulis kontrak, pegawai bank, masuk neraka juga. Saksi yang tanda tangan tu, kawan kau masuk neraka juga. Ini hadis saya dengar dari Syekh Imran Hussein, tapi saya pergi cek hadis tu, memang ada, saya Google ada hadis tu. Tanya ustaz itu, tentu sekali mereka kata ini bukan riba. Ini bukan riba, tapi saudara, bila masuk neraka, bila dihisap Allah besok, awak tak boleh kata menurut Ustaz Zahar kesekian ke nama itu dia kata bukan riba. Malaikat akan tanya, ya Allah, kamu tak guna akal ke? Ini bank riba. Ini bank yang kononnya bukan riba. Tak nampak ke sama? Ini pelacur. Ini juga entah apa awak panggil lah. Muta'ah ke, setiap malam bayar ke apa ke. Tak nampak ke sama awak menzalimi manusia? Tak sama ke awak menganiaya, menindas dia, memaksa dia melacurkan diri, menjual tubuh badan dia? Bagaimana awak boleh katakan halal, jijik betul? Dia ada anak, dia terpaksa membiayai hidup anak dia. Awak sepatut kahwinnya dengan betul, dengan kontrak tanggungjawab janda itu. Itulah saya pelawal mana-mana janda yang masih mau lagi suami, kahwinlah orang-orang yang benar-benar tak jual agama Allah fisabilillah. Mudah-mudahan Allah kurniakan rezeki kepada kamu semua ya. Sempat juga iklan ni Allah ya. Jadi tuan-tuan semua, ini perjuangan yang besar. Allah wa Rasul isytiharkan perang. Macam mana sejarahnya? Dulu dalam kitab At-Taurah, Allah sudah beritahu orang Yahudi ni. Halo babe, halo. Tak boleh lah ni. Menyaga boleh. Halal tu bayan, haram tu riba. Ini lu tambah-tambah ni tak boleh. Nabi Musa tahu. Dia larang kaum dia. Kaum dia buat apa? Degil ni kaum Yahudi ni. Degil Bani Israel ni. Degil. Dia anggap dia syurga putra. Dia cakap apa? Duit pun barang juga. Duit pun jual beli juga. Saya jual beli duit. Saya sewa itu barang. Tapi sebenarnya aku jual beli duit lah. Aku pakai duit aku apa? Duit daripada orang amanah kepada aku. Di perdagangan duit. Allah turun sekali lagi dalam kitab Injil. Nabi Isa datang dalam kitab Injil lah. Dia sepak tau. Orang-orang Yahudi ni yang berjual beli di sinag ya, di rumah ibadat Allah ya. I will not allow this in the house of my father. Itu bahasa Yunani lah. My father itu bukan Allah Tuhan aku anak, tetapi adalah Allah. Allah. Saya tak benarkan ni perniagaan jual beli ni. Sebenarnya dibenarkan perniagaan, tapi yang Yahudi ni senang berdagang duit. Dia kata ini duit juga apa ni? Mereka nak salibkan Isa lah ya. Tapi datang Muhammad, sekali lagi Allah turunkan amaran ini kerana dia kitab yang terakhir, Khatam An-Nabi, Al-Quran ini mutamad, the last revelation. Dia jadi mutamad, immutable, tak boleh diubah. Ayat turun, Allah wa Rasul istiharkan perang. Means final lah ni. Final warning lah ni. Perang. Jadi sesiapa bersama Allah adalah askar Allah. Sesiapa bersama Allah wa Rasul, tentera Allah, prajurit Allah. Macam Saruddin Ayabi. Kita tengok cara dia. Dengan rahmat. Kita bagi amaran, kita bagi keterangan. Tapi kamu masih tak terima lagi, kami menolak semua keterangan kamu yang tak berasas. Dan kita buktikan tidak berasas. Ya. Jadi peperangan ni panjang tuan-puan. Saya bermula masuk Islam tahun 80. Terpaksa berperang dengan pokok ni. Bila Anwar Ibrahim masuk dalam UMNO, dia buat penerapan nilai Islam. Tu masa itulah wujudnya Bank Islam, Takawul Islam sebagainya. Saya membangkitkan kawan saya Lampas yang juga menjadi pengurus Bank Islam masa itu. Saudara apa nama dia? Cawangan Medan Mara tu. Tapi dia seorang yang baik. Dia boleh duduk saya, minum, dia cerita. Dan dia pun sendiri kata, silalah tuju ini kepada ulama dia. Dia berikan saya maklumat. Dia beritahu saya tentang Qadul Hasan. Dia beritahu saya tentang banyak perkara dan dia beritahu saya bagaimana mereka tak dapat menuruti. Itu sebagai amanah. Banyak hujah-hujah menentang Bank Islam ni datang daripada sahabat saya dalam Bank Islam.
Lepas tu ada seorang yang buat kontrak bank Islam tu, dia memberitahu saya tentang 2 perjanjian dalam satu dan sebagainya. Jadi 80-an, 90-an, 2000-an saya bersama Umar Fadilo, dia istiakan bank Islam ni double haram. Masa kejatuhan krisis dinar dirham itu dalam tahun 2000-an, lepas itu sekarang dah tahun 2020, terpaksalah Cina APEC ni angkat juga pedang Allah ni. Pedang Allah itu lidah kita, menggunakan senjata melalui media ni, social media ni. Sekali lagi mengajak tuan-tuan semua, jalilah ahlu zikir, kajilah ayat-ayat berkenaan dengan, kerana kalau kamu sayang kepada Allah Rasul, atau sayang kamu keluarga kamu sendiri, tak mahu dijilat api neraka, hendaklah kita prihatin pada setiap amaran Allah dan kita kaji dengan tenang. Kaji yang tengah relax, adakan muzakarah. Nak hubungi saya boleh, nak anjurkan muzakarah boleh, berbincang boleh, berdebat pun terpaksalah ya. Jadi askar ni, walaupun pedang patah pun, berdepan dengan siapa, dengan baju perisai ke apa ke, saya terpaksa. Pernah depan padri pun, bila ajak saya berdebat, saya kata baiklah, saya akan berdebat. Saya tak akan gunakan Quran, saya gunakan Bible. Bila hari itu, saya baru masuk Islam masa tu, bila saya pergi, rupanya padri itu lari. Saya tak pasal apa. Saya kata saya tak akan report lah. Tapi terpaksa kita tak boleh lari dari medan perjuangan ini, ya Allah wa Rasul. Kerana ada ayat, siapa yang lari itu munafik. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu sekian saja. Quli qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum. Jadi saya akhir dengan doa kepada semua yang mendengar ni, semula kami diberikan hidayah, diampun oleh Allah, dan tinggalkan riba ini, supaya dan tak wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sentiasa kena baca, kena lupa kalau tak baca ya. Kalau lupa itu satu ujian dari Allah ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sesiapa yang takwa kepada Allah, Allah akan bagi pintu pembukaan kepada dia, dan rezeki datang dari arah yang dia tidak duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan sesiapa yang tawakal kepada Allah, maka cukup Allah baginya. Innallaha alim, innallaha balighul amri. Kerana Allah sebaik-baik mengurus, dialah baik-baik pengurus bank kamu lah. Dan saya dah cuba sendiri, mungkin ada kakak orang tua-tua dah cuba sendiri. Bila beriman kepada Allah, memang Allah bagikan rezeki ya. Siapa yang tak ada tu boleh PM saya lah, kenapalah dia tak dapat ya. Dan juga kenapa ini semua boleh berlaku? Kerana qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Kerana Allah atas segala sesuatu dia maha berkuasa. Yalah, dia mencipta kita, dia mencipta virus, dia mencipta tubuh badan daripada satu DNA. Saya bukan dicipta oleh robot ya. Ini bukan robot, ini bukan ada skru ke apa kan. Ini semua hidup ni. Masih lagi ya. Jadi kerana saya didatangkan ayat ini, saya menyampaikan, ya Allah, naik saksilah saya menyampaikan, ampunlah dosa saya, mana kekurangan saya itu, tambahkanlah, gantilah dengan ilmu, dan perjumpakanlah saya dengan ulama-ulama engkau, kekasih engkau, yang berikan saya ilmu daripada engkau, dan tidak kisah saya tentang apa-apa ujian yang kamu berikan. Saya mohon perlindungan daripada kamu, daripada apa yang kamu ciptakan, dan lindungilah saya daripada was-was. Dan saya minta ini juga bagi semua saudara mara saya, kaum keluarga saya, anak-anak saya, dan juga ampunlah keluarga saya di mana mereka berada yang belum mengenal Islam. Hanya engkau lah tahu ya Allah. Engkau lah maha adil, maha pengasih lagi maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.